Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan tutorial B bagi minggu ke-10 akan membentangkan tentang 5 prinsip mengekalkan hubungan perkahwinan yang berjaya. Topik ini akan dibentangkan oleh Mardiah, Mazidah dan saya Suhaila. Kami telah menemu ramah 3 responden bagi mengetahui pandangan mereka tentang prinsip mengekalkan hubungan perkahwinan yang berjaya. Responden yang pertama, Puan Supina binti Muhammad yang telah mendirikan rumah tangga selama 16 tahun. Responden yang kedua, Puan Nur Aini binti Ahmad yang telah mendirikan rumah tangga selama 34 tahun. Dan responden yang terakhir ialah Puan Mardiah binti Supi yang telah mendirikan rumah tangga selama 10 tahun. Sebelum kita berbincang mengenai prinsip yang dikongsikan oleh para responden, mari kita ambil tahu tentang perkahwinan dalam Islam. Perkahwinan adalah satu ibadah yang dituntut dalam Islam kerana ia melambangkan bahawa umat Islam akan bertambah dan berkembang. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah An-Nur ayat 32 yang bermaksud, dan kahwinkanlah orang yang masih membujang di antara kamu dan orang-orang yang layak berkahwin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya, dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Amat jelaslah menunjukkan bahawa perkahwinan merupakan sesuatu yang suci dan harus diambil kira dalam kehidupan manusia. Demi menjamin kebahagiaan dalam keluarga, pelbagai perkara haruslah dititik beratkan dalam konteks ini. Prinsip pertama yang dipersetujui oleh para responden adalah menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan surah Al-Talaq ayat 3, dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, nescaya Allah akan mengadakannya baginya jalan keluar dari segala perkara yang menyusahkannya, serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Dan ingatlah, sesiapa berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka Allah cukupkan baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. Ini dapat disimpulkan bahawa hubungan suami isteri berkait rapat dengan hubungan dengan Allah. Jika baik dengan Allah, maka baiklah dengan pasangannya. Dan jika jauh dengan Allah, maka jauhlah dengan pasangannya. Kerana kasih sayang itu datangnya dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Taha ayat 132 yang membawa maksud, dan perintahkanlah keluargamu serta umatmu untuk mengerjakan sembahyang, dan hendaklah engkau tekun bersabar menunaikannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, bahkan kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan ingatlah, kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ini membuktikan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap suami sebagai ketua keluarga untuk mengajak keluarganya menunaikan solat. Manakala kewajipan menunaikan ibadah bagi isteri diterangkan dalam hadis sahih riwayat Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang wanita itu menunaikan solat 5 waktu, berpuasa pada bulannya Ramadan, menjaga kemaluannya dan mentaati pasangannya, masuklah dia ke dalam syurga melalui mana-mana pintu yang dikehendakinya. Oleh itu, menjaga hubungan dengan Allah adalah tanggungjawab bersama dalam mengekalkan hubungan perkahwinan yang berjaya. Prinsip dalam hubungan perkahwinan yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi dalam perkahwinan adalah suami dan isteri membuat perbincangan dalam mencari jalan penyelesaian bersama bagi sesuatu masalah. Komunikasi dapat mengelakkan perselisihan faham antara suami dan isteri dan mewujudkan suasana yang harmoni. Oleh itu, komunikasi yang efektif amat penting dalam sesebuah keluarga bagi mewujudkan keluarga yang bahagia. Untuk mendapatkan komunikasi yang efektif, isteri haruslah memaafkan suami, mempunyai sikap jujur dan percaya kepada suami agar dapat mengeratkan lagi hubungan. Sebagai contoh, jika berlaku pergaduhan, isteri perlulah memaafkan suami dan meminta maaf kepada suami. Sebagai seorang isteri, mereka juga mempunyai kelemahan diri. Rasulullah SAW pernah menyebut dengan jelas tentang perangai orang perempuan, iaitu saat berdepan dengan satu sahaja keburukan suami, isteri boleh melupakan segala kebaikan suaminya yang lain, kerana perangai seperti inilah yang paling banyak menjerumus perempuan ke neraka. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, hendaklah kalian menjamin padaku 6 perkara, nescaya aku menjamin syurga buat kalian. Jujurlah apabila kamu berbicara, tunaikan janji apabila kalian berjanji, laksanakan apabila kalian diberi amanah, jagalah kemaluan kalian, tundukkanlah pandangan kalian, dan jagalah tangan kalian. Prinsip dalam hubungan perkahwinan yang ketiga adalah bertolak ansur. Bertolak ansur haruslah diterapkan dalam sebuah perkahwinan agar kasih sayang dapat dipupuk antara pasangan suami dan isteri. Bertolak ansur merupakan sifat yang baik kerana dalam bertolak ansur, ia mengajar setiap individu menjadi orang yang tidak mementingkan diri sendiri dan menjadi orang yang lebih sabar. Sebagai contoh, isteri perlulah bertolak ansur dengan suami dalam banyak perkara dari aspek wang ringgit, kerja dan masa.
dalam surah Al-Qalam ayat 9. Mereka suka kalaulah engkau bertolak ansur menurut kemahuan mereka, supaya mereka juga bertolak ansur berlemah lembut pada zahirnya terhadapmu. Dalam bertolak ansur, kesabaran dan saling memahami amalan diperlukan antara satu sama lain. Hal ini kerana sabar itu dapat melembutkan hati yang sedang marah dan terbelah sifat untuk lebih memahami pasangan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 153, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan solat itu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Prinsip perkahwinan seterusnya yang dipersetujui oleh responden kami adalah saling menghormati. Bagi mengekalkan perkahwinan yang diberkati oleh Allah, kita mestilah saling menghormati hak pasangan masing-masing terhadap kita, seperti bertutur perkataan yang sedap didengari, maksudnya tidak mencaci ataupun memarahi pasangan kita, menghormati hak pasangan masing-masing dalam pelbagai perkara, seperti hak dalam melakukan perkara-perkara rumah tangga dan sebagainya. Tuntutan ini disebut di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-19 yang bermaksud, dan bergaullah kamu dengan mereka, ini isteri-isteri kamu, dengan cara yang baik. Kemudian, jika kamu merasai benci kepada mereka disebabkan tingkah lakunya, janganlah kamu terburu-buru untuk menceraikannya, kerana boleh jadi kamu membencikan sesuatu sedangkan Allah hendak menjadikan kebaikan yang banyak bagi kamu. Hak pasangan yang juga perlu dihormati ataupun ditunaikan adalah diperincikan seperti di dalam sebuah hadis. Apabila Muawiyah radhiyallahu anhu bertanyakan kepada baginda, apakah hak isteri terhadap suaminya? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, memberi makan jika kamu makan, memberi pakaian jika kamu berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menghina dan tidak pula meninggalkan isteri melainkan dia tetap berada di rumahnya. Jadi daripada hadis ini dapat dilihat bahawa hak seorang isteri terhadap suami itu adalah termasuk untuk tidak memukul wajahnya, iaitu tidak dikasari. Bagi pihak isteri pula, hendaklah menghormati dan mentaati suami selagi tidak bertentangan dengan syarak, seperti yang diperincikan dalam hadis oleh Bukhari dan Muslim, yang bermaksud sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam hal yang makruf. Ini bermakna sekiranya diperintahkan oleh suami untuk melakukan perkara yang menyalahi syarak, tidak jatuh nusyus sekiranya isteri itu tidak membuatnya. Selain itu, pendapat pasangan juga perlu dihormati seperti yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Wanita yang baik seperti yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, yang mentaati suami jika diperintah dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuatkan suami benci. Prinsip terakhir ialah saling menghargai usaha pasangan dalam memenuhi hak dan tanggungjawab masing-masing seperti mencari rezeki, mengajar dan membesarkan anak-anak, menguruskan rumah tangga dan juga menunaikan kemahuan pasangan. Bagi menghargai pasangan, boleh melakukan pelbagai perkara seperti menghadiahkan pasangan dengan benda-benda yang mereka sukai, memasakkan makanan kegemaran mereka, bahkan juga boleh membantu dalam menguruskan hal-hal rumah tangga seperti yang selalu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari daripada Aswad radhiyallahu anhu. Saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangganya. Maka Aisyah radhiyallahu anha pun menjawab, beliau yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengerjakan urusan rumah tangga. Kalau masuk waktu solat, beliau pergi bersolat. Daripada hadis ini dapat dilihat bahawa Rasulullah juga membantu isteri-isteri baginda dalam menguruskan rumah tangga. Untuk memastikan perkahwinan berjaya, kita juga perlu menghargai keunikan pasangan seperti kelebihan dan kelemahan pasangan, hobi pasangan tersebut, dan juga cara pasangan kita mengungkapkan perasaan.
Dapat dilihat daripada contoh yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW yang mengetahui dan juga menghargai cara Aisyah radhiyallahu anha menzahirkan emosinya, seperti yang diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, aku tahu apabila kamu gembira denganku dan apabila kamu marah denganku. Kemudian Aisyah pun bertanya, bagaimana kamu mengetahuinya? Lalu Rasulullah SAW pun menjawab, apabila kamu gembira, kamu akan berkata, tidak demi Tuhan Muhammad. Dan apabila kamu marah, kamu akan berkata, tidak demi Tuhan Ibrahim. Lalu Aisyah radhiyallahu anha pun mengakui perkara tersebut dengan berkata, benar wahai Rasulullah, aku tidak menyebut namamu sewaktu aku marah padamu. Okay, daripada hadis ini dapat dilihat bahawa Rasulullah menghormati dan menghargai cara Aisyah radhiyallahu anha menzahirkan rasa gembira dan rasa marah. Jadi saya akhiri dengan hadis daripada Sahih riwayat At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik budi pekertinya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada isterinya. Jadi daripada hadis ini dapat dilihat bahawa Rasulullah mengatakan yang orang yang paling sempurna imannya ialah yang berbuat baik kepada isteri ataupun kepada pasangan. Maksudnya suami kepada isteri, isteri kepada suami. Jadi bagi memastikan sebuah hubungan perkahwinan itu berjaya, kita mestilah berbuat baik kepada pasangan masing-masing. Kesimpulannya, bagi mengekalkan hubungan perkahwinan yang berjaya, suami dan isteri haruslah memainkan peranan bersama. Mengikut paradigma Al-Imam An-Nawawi, tanggungjawab suami dan isteri dari segi memberikan kasih sayang, didikan dan perbelanjaan di dalam keluarga adalah penting untuk meraih kebahagiaan dalam hubungan perkahwinan. Itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih.